Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pelajar cikgu sekalian. Pada kali ini kita akan membincangkan tentang subtopik 1.2 iaitu berkenaan dengan mikroorganisma berfaedah. Okey, kita akan sambung dengan melihat OP kita seperti biasa. OP kita pada hari ini adalah mengajarkan aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan. Seperti biasa, kalau ditukarkan kepada ayat, kami akan dapat mewajarkan sambung aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan. Baik, walaupun kita sering mendengar tentang penyakit-penyakit yang dikaitkan dengan mikroorganisma, kan, virus, bakteria dan sebagainya, tetapi tidak dapat dinafikan terdapat mikroorganisma yang berfaedah dalam kehidupan harian kita. So, hari ini kita akan bincangkan tentang aplikasi mikroorganisma berfaedah ini. Jadi, kita tengok ada beberapa poin di sini ataupun beberapa komponen yang kita perlu tengok, iaitu yang pertama adalah perindustrian, diikuti pertanian, seterusnya perubatan. Alright. Kita tengok industri makanan. Contoh mikroorganisma yang diberi dekat sini adalah yeast. Yeast dalam bidang makanan. Bagaimana yeast berguna kepada industri makanan? Seperti yang kamu sedia maklum, kebanyakan kita menggunakan yeast dalam menghasilkan roti. Okey, roti. Di mana yeast boleh mengembangkan dough, menyebabkan roti itu menjadi lebih besar, gebu dan sedap dimakan. Okey, next kita akan tengok dalam minuman. Okey, dalam industri minuman, Lactobacillus bulgaricus digunakan. Apa kegunaan Lactobacillus ni? Lactobacillus banyak digunakan di dalam makanan ataupun minuman yang ditapai seperti yogurt, pickles ni jeruk, okey, beer, wine, jeruk kobis, okey, cheese, kimchi, miso ni adalah ramuan, some soy sauce, soya, kicap, kemudian fermented beans ataupun merupakan makanan yang ditapai lah. Okey, apa kebaikan Lactobacillus bulgaricus ni dalam sistem pencernaan kita? Ini sebagai info tambahan kepada kamu semua lah. Okey, Lactobacillus bulgaricus dijumpai di dalam digestive tract, salur pencernaan. Okey, intestinal bacteria is referred to as a gut flora or microbes. This strain of bacteria may also be found in foods or supplements. When it's consumed, it's referred to as probiotics. Okay, the proper balance of gut flora helps to keep your intestinal wall strong, keep bacteria at bay, and can reduce the risk of chronic disease. Itu kebaikan dia. Probiotics are good bacteria that may play an important role in maintaining your health when consumed. Itu just sekadar info tambahan untuk kamu semua. Next kita tengok dalam perindustrian barangan kulit, aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam perindustrian barangan kulit. Di sini ada dua spesies yang diketengahkan oleh buku teks, iaitu Bifidobacteria species dan Lactobacillus subtilis. Bagaimana kedua bakteria ini memberikan manfaat dalam perindustrian barangan kulit adalah dengan proses penyamakan. Okey, yang kalau ditukarkan kepada bahasa Inggeris, tanning, pre-tanning process. Tanning ni adalah merupakan proses of treating skins and hides of animals to produce leather. Dalam bahasa Melayu ni, tanning ni dikatakan sebagai penyamakan. Kita menyediakan kulit, tanning, hide into leather involve a process which permanently alter the protein structure of skin, making it more durable and less susceptible to decomposition and also possibly coloring it. Maksudnya dekat sini
kita menguatkan tekstur kulit. Okey, kita menguatkan tekstur kulit, kemudian kita boleh mewarnakan produk kulit yang kita sedang proses tersebut. Okey, dan juga untuk mengelakkan daripada decomposition, penguraian. Okey, produk leather terkenal dengan tahan lama, di mana pre-tanning proses ni adalah melibatkan enzim bakteria tersebut, kedua bakteria tadi, untuk ni deharing of skins and hides using microbial enzyme. Kita membuang bulu daripada kulit menggunakan enzim bakteria tersebut. Ada banyak kelebihan menggunakan bakteria dalam proses perindustrian industri kulit ini. Advantage of enzymatic soaking includes loosening of the skirts, initiation of the opening up of the fiber structure, production of leather with less wrinkle, kurang kedut, and decrease in soaking time, mengurangkan masa rendaman. Enzim from ada spesies bakteria yang kita tak tekankan di sini, dan ada spesies bakteria Bacillus subtilis use alone or in mixture, campuran ataupun sendi perseorangan. Boleh mempercepatkan proses penghasilan bahan kulit dan kemudian menyebabkan tekstur dia lebih bagus. Membuang bulu menggunakan enzim juga dikatakan adalah lebih mesra alam. Alternative to the conventional chemical process, daripada menggunakan bahan kimia yang mana tidak mesra alam sekitar. Jadi itu tadi dalam industri barangan kulit. Baik, seterusnya kita pergi kepada pertanian. Seterusnya kita pergi kepada bidang pertanian, di mana dekat sini kita diberikan 2 poin, iaitu pencernaan haiwan dan juga bakteria penitritan. Dalam pencernaan haiwan, spesies yang ditekankan di sini adalah Bifidobacteria species. So, apakah kegunaan Bifidobacteria species ni dalam bidang pertanian, khususnya pencernaan haiwan? Baik, dalam pencernaan haiwan, dan Bifidobacteria ini memainkan peranan penting, iaitu kalau kita tengok dalam nota yang cikgu telah buat ini, one of the most important types is called Bifidobacteria. This beneficial bacteria digest dietary fiber, membantu dalam mencernakan fiber, help prevent infections and produce vitamins, and other important chemicals. Low counts of Bifidobacteria have been linked to many diseases, and Bifidobacterial supplements may help treat symptoms of certain diseases. Jadi dekat sini Bifidobacteria adalah merupakan Y-shaped bacteria found in kita punya organ pencernaan, termasuklah haiwan dalam bidang pertanian, and they incredibly important to our health, penting untuk kesihatan kita. So itu juga dengan haiwan ternakan. Fiber has been shown to help Fiber has been shown to help reduce weight gain and risk of diabetes, heart disease and other chronic disorder. Bifidobacteria may help reduce the risk of these diseases by digesting fiber. Dengan makan fiber, kita boleh mengurangkan risiko untuk mengalami penyakit-penyakit kronik. Lepas tu poin yang seterusnya, that because when they digest fiber, these beneficial bacteria produce important chemicals. Ini apabila kita ada Bifidobacteria di dalam kita punya salur pencernaan, dia akan menghasilkan chemical, bahan kimia yang penting called short chain fatty acids. These compounds play a number of important roles for gut health and may also help control hunger. Penting dalam kesihatan salur pencernaan kita, perut, kemudian membantu dalam mengawal lapar. Alright. Next,
Bifidobacteria help produce other important chemicals too, including B vitamins and healthy fatty acid, membantu dalam penghasilan vitamin B dan fatty acid yang baik. Okay, they may also help prevent infections from other bacteria such as E. coli, in part of producing chemicals that prevent toxin from passing into the blood. Maksudnya dia menghalang daripada jangkitan bakteria. Contoh dia E. coli dekat sini, dengan menghasilkan bahan kimia yang menyebabkan ataupun menghalang toksin ke dalam darah. Because these bacteria are important for health, they often used as probiotics in supplements. Okay, dibuat sebagai suplemen, bahan suplemen tambahan lah, or certain foods. Probiotics are living microorganism that provide a specific health benefit when consumed. Ini definisi bagi organisma probiotics. Alright. Next, kita sambung tentang bakteria penitritan. Okay, dalam pertanian, skop pertanian. Okay, kita berjumpa dengan dua spesies di sini, iaitu Nitrobacter species dan Nitrosomonas species. Okay, so apakah info berkaitan dengan dua spesies ini? Alright, bakteria penitritan ini penting terlibat di dalam kitar nitrogen cycle. Okay, of course kamu kena tahu tentang nitrogen cycle untuk mendalami dengan lebih detail tentang kepentingan dua bakteria ini. Tapi cikgu akan beri info secara ringkas kepada kamu hari ini. Kitar nitrogen ni amat penting kerana tumbuh-tumbuhan dia memerlukan nitrogen. Kenapa tumbuh-tumbuhan memerlukan nitrogen? Kerana untuk membina ataupun menghasilkan klorofil, iaitu pigmen hijau yang digunakan oleh tumbuhan untuk menyerap cahaya matahari bagi kegunaan proses fotosintesis. Alright, so kalau tiada fotosintesis, tumbuhan tidak akan dapat menghasilkan oksigen dan juga tidak akan dapat menggunakan karbon dioksida. Jadi penetapan karbon dioksida ataupun carbon dioxide fixation akan berlaku sekiranya tiadanya proses fotosintesis, menyebabkan keadaan karbon dioksida yang terlampau banyak tidak sesuai untuk proses kehidupan ataupun tidak sesuai untuk organisma, menyebabkan kandungan oksigen pun berkurang. Jadi kitar nitrogen ni amat penting. Di mana bakteria ini memainkan peranan? Di sini dia, denitrification ataupun denitrifikasi tadi kan. Okey, baik. Untuk pengetahuan kamu, tumbuh-tumbuhan walaupun dia memerlukan nitrogen, dia tidak dapat menggunakan nitrogen yang terdapat di atmosfera. Nitrogen tu mesti ditukarkan terlebih dahulu kepada benda yang dapat digunakan oleh tumbuh-tumbuhan, iaitu diserap melalui akar di dalam tanah. Okey, peranan dua jenis spesies bakteria yang cikgu sebutkan tadi. Okey, di mana nitrogen yang berada di dalam tanah ini, okey, yang telah ditukarkan kepada nitrat, okey, NO3 negatif ni akan ditukarkan kepada nitrogen semula, okey, oleh bakteria penitritan. Okey, situlah bakteria-bakteria ini memainkan peranan di mana bakteria penitritan ini menukarkan nitrogen dalam bentuk nitrat ini, okey, di dalam tanah kepada nitrogen dan dibebaskan ke atmosfera semula. Kitar itu akan berulang semula, okey, berdasarkan gambar rajah yang terpampang di skrin cikgu sekarang. Di penting tak kedua spesies bakteria ini? Amat penting, okey. Tanpa dua spesies bakteria ni, nitrogen tidak dapat dikembalikan semula ke atmosfera, menyebabkan kitar nitrogen terputus. Sumber nitrogen untuk kegunaan tumbuh-tumbuhan akan terputus, menyebabkan tumbuhan tidak dapat melakukan proses fotosintesis, tidak ada oksigen, oksigen kurang, organisma lain akan terkena impak dia. Bukan hanya tumbuh-tumbuhan saja, organisma termasuk kita sendiri. Next, kita tengok skop perubatan. Perubatan
Cikgu mulakan dengan vaksin. Okey, ada beberapa jenis spesies yang ditunjukkan di sini, iaitu rotavirus, salmonella species dan poliovirus. Apa itu rotavirus? Rotavirus ini is a very contagious virus that cause diarrhea. Apa itu diarrhea? Cirit, birit. Diarrhea adalah penyakit cirit, birit. It is the common cause of diarrhea in infants and children worldwide, resulting in over 215,000 deaths annually. Banyak tak jumlah kematian tu? Sangat banyak. Jadi rotavirus ni adalah penyakit yang kritikal. Jadi untuk mengelakkan penyakit diarrhea ini yang disebabkan oleh rotavirus, jadi kita hasilkan vaksin menggunakan rotavirus. Kemudian salmonella species. Okey, salmonella pun sama juga, iaitu cirit birit. Okey, most people with salmonella infection have diarrhea, fever and stomach cramps. Symptoms usually begin 6 hours to 6 days after infection and last 4 to 7 days. However, some people do not develop symptoms for several weeks after infection and others experience symptoms for several weeks. Okay, salmonella ini lebih okey lagi lah berbanding dengan rotavirus. Tetapi kalau tidak ditreat, diarrhea ini boleh menyebabkan fatality, iaitu kematian. Alright, so next adalah spesies polio tadi kan, poliovirus. Apa itu penyakit yang disebabkan oleh poliovirus? Kita tengok di sini ya. What are the symptoms of polio? Most people, about 72%, who are infected with the poliovirus will not show any apparent symptoms. Another 25% of those infected will experience symptoms that are similar to those of the flu, including fever, headache, nausea, fatigue, sore throat, pain in the arms and legs, neck stiffness. These symptoms usually last for 2 to 5 days and then disappear. However, a smaller number of people develop more severe symptoms that are due to involvement of the spinal cord and brain, saraf tunjang dan juga otak. These symptoms include paresthesia, feeling of pins and needles in the legs or arms, macam kena cucuk jarum, meningitis, infection of the coverings around the brain and spinal cord, infection surrounding dia punya otak dan juga saraf tunjang, paralysis, lumpuh, absence of reduced ability to move the legs, arms and or breathing muscles. Jadi ini boleh menyebabkan kematian sebenarnya. Dalam kes organ pernafasan dia, otot yang terlibat tidak berfungsi, menyebabkan fatality, kematian. About 1 in 200 people who are infected with the poliovirus will experience paralysis, which may result in permanent damage or death, kematian. Okay, jadi ini what is polio? Apa polio itu sebenarnya? Okay, is an infectious disease caused by the poliovirus. It is transmitted through contact with an infected persons, primarily through the fecal oral route. The virus enters the body through the mouth or respiratory system and multiplies in the throat and intestines. Okay, it can travel through the blood and may enter the central nervous system, spinal cord and brain, iaitu saraf tunjang dan juga otak, causing muscle weaknesses, paralysis, and in some cases even death. The virus exits the body through the feces or stool, tai, tinja kita. The term polio refers to the paralytic form of the disease. Polio ni sangat bahaya kerana dia boleh menyebabkan lumpuh certain organ ni tadi. Okay, certain part of the body lumpuh, boleh menyebabkan gagal bernafas, respiratory system failure, kemudian dia mati. Alright, itu berkenaan dengan poliovirus. Next, kita antibiotik seperti penicillin. Penicillin kita biasa dengar lah. Antara simptom yang memerlukan kita menggunakan penicillin ni adalah seperti flu. Uses of penicillin, V potassium is used to treat certain infections caused by bacteria such as pneumonia, ini radang paru-paru, jangkitan paru-paru, and other respiratory tract infections, scarlet fever, and ear, skin, gum, mouth and throat infection, sakit tekak dan sebagainya. Itu kegunaan penicillin. Dihasilkan menggunakan mikrob, iaitu Penicillium chrysogenum.
Okay. Next, kita pergi kepada E. coli. Mikrob yang seterusnya adalah E. coli ya. Iaitu terlibat dalam penghasilan hormon iaitu insulin. Okay. Insulin ini amat penting di mana insulin membantu dalam merendahkan kandungan gula di dalam darah. Kalau pankreas iaitu kelenjar yang terlibat dalam penghasilan insulin gagal berfungsi, biasanya kandungan insulin dia adalah kurang, menyebabkan pesakit tersebut terpaksa disuntik insulin selang beberapa jam supaya kandungan dalam darah dia, kandungan gula dalam darah dia dapat dikawal. Okey, jadi dengan menggunakan E. coli pun jin ataupun jin yang terlibat dalam penghasilan insulin akan disuntik ke dalam E. coli. Kemudian E. coli akan membiak mengganda, berganda-ganda bilangan E. coli selang beberapa jam. Jin yang di dalam E. coli itu tadi akan menghasilkan koding supaya dalam badan E. coli akan terhasilnya hormon insulin. Selepas kita ambil jin daripada pankreas ataupun pankreas, kita masukkan ke dalam E. coli, kemudian kita ternak ataupun banyakkan E. coli tersebut, jin itu tadi yang di dalam E. coli akan menghasilkan koding untuk penghasilan insulin dalam badan E. coli. Kemudian kita ambil harvest E. coli itu tadi, kita tuai, kita ambil hormon yang kita perlukan iaitu insulin tadi. Kita ambil, kita proses, kita tulinkan dan kita gunakan insulin ini dalam merawat pesakit-pesakit yang menghidapi penyakit kencing manis. Alright. Jadi itu adalah berkenaan dengan aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam perubatan, pertanian dan perindustrian secara ringkas daripada cikgu. Jadi kerja kamu dekat sini adalah salin nota isi-isi penting yang cikgu nyatakan tadi, maklumat-maklumat tambahan itu. Kemudian jawab soalan yang cikgu akan sertakan di dalam ruangan deskripsi channel cikgu ini nanti. Alright. Jadi kita berbalik kepada OP kita. Macam biasa. 1.2.1 OP kita pada hari ini iaitu kami akan dapat mewajarkan aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan. Diharapkan video cikgu tadi dapat menambah kepahaman kamu tentang aplikasi mikroorganisma berfaedah. Sekiranya kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanyakan di dalam ruangan komen channel cikgu ni ataupun post di dalam grup WhatsApp kita saja. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.